Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. So, kita sambung lagi. Kali ni saya nak buat perkongsian teknik ataupun cara ataupun kemahiran untuk buat poket menggunakan mesin conventional milling. Jadi sebelum ni saya dah share tentang island. So ni poket. Jadi dia tak banyak perbezaan. Cuma nak kena faham konsep dan kita punya process plan tu. Yang tu penting. Okey, maknanya saya bagi contoh. Ni saya dah buat satu sketching untuk kita punya pocket milling. Jadi kalau dekat island tu, diagram dia sebelah sini, maka pocket diagram dia mesti sebelah sini. Ingat mall dia mesti dua diagram yang bertemu. Okey, itu jangan silap. Drawing tu jangan silap. Okey, jadi kalau katakan kita punya diagram kat sini, kita set dekat mesin, sama diagram kat sini. Sama macam island, kalau boleh kita buat satu lukisan yang asing lah untuk mudah kita baca dan faham. Okey. Jadi ni dimension yang saya perlukan, saya akan tunjuk sikit kat sini dimension yang saya perlukan. Jadi buat lukisan, ambil dimension yang ni saja untuk kerja-kerja pocket milling. Okey, yang pertama, yang ni saya perlukan dimension yang ni. Yang ni. Macam biasa. Okey. 1 2 3. Okey, ni dimension yang saya perlukan. Okay, kemudian daripada tu saya perlukan size. Saya perlukan size pocket. Okay, katakan size dia 30 kali dengan 50. Lepas tu saya nak tahu radius ni R berapa. Contoh dia pakai R5. Kemudian dia punya kedalaman ataupun thickness sama dengan 6mm. Contoh. Okay, ini contoh Jadi ini spesifikasi yang kita nak kena tahu dulu. Untuk kita sediakan process plan dan juga kita punya tooling. Okay? Dan satu lagi dimension yang lebih penting. Okay? Yang ini kena ambil asing. Yang ni kena ambil terus dekat lukisan. Okey, saya perlukan center point. Okey, saya perlukan center point pocket. Okey, center point pocket ni untuk kerja-kerja pemesinan pocket. Dimension yang lain tu untuk dapatkan pengukuran. Okey, kalau mengikut parameter yang kita dah dapatkan daripada lukisan, kita akan gunakan end mill diameter 8. R4 kita pakai diameter 8. Maknanya radius tu automatik terus 8. Kemudian kedalaman dia sama dengan 6mm. Okey, saya nak padam ni, saya nak gunakan drawing ni. Okey, saya akan cerita dulu dia punya process plan. Okey, process plan tu fahamkan process plan. Okey, maknanya kita dah set kosong-kosong kat sini. Kita dah set kita punya tool kosong-kosong. Okey, kemudian kita dapatkan dimension untuk center pocket. Okey, kita kena tahu dimension dia berapa dan kemudian kita kena tahu size pocket. Okey, maknanya yang pertama set 0 point, kemudian pergi center pocket. Bila dah pergi center pocket, set semula kosong-kosong. Gunakan DRO, digital readout pada mesin tu. Untuk kita punya coordination. Nanti saya akan tunjukkan macam mana buat coordinate untuk pocket size ini menggunakan end mill diameter 8. Okey, tengok baik-baik. Macam saya katakan dalam island mesin ni, nak mudah untuk dapat process plan dan untuk nak mengelak kesilapan, kita lukis kita punya kedudukan end mill. Okey, maknanya yang pertama sekarang ni saya bagi contoh. Center point, end mill duduk sini. Diameter 8. Okey, diameter 8 duduk kat sini. Kemudian dia akan bergerak ke bawah ni. Center point. Kemudian dia akan bergerak ke sini. 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 Dia berhenti kat sini. Itu secara kasarnya. Okey, seterusnya saya tunjukkan macam mana nak dapatkan koordinat untuk milling.
Okey, maknanya kita dah set 0 point, lepas tu kita pergi center pocket. Okey, saya bagi contoh 50, 60. Maknanya kedudukan dia X 60, Y 50. Kita pergi pada kedudukan tu, kita rujuk pada kita punya DRO, kemudian kita set 00 semula. Maknanya bila kita kecil, kita besarkan robot ini, 00 adalah di sini. 00. Sekarang saya nak buat program ataupun koordinat untuk pergerakan mata alat untuk buat poket. Okey, maknanya kita mula dengan tadi kita dah pergi, kemudian kita X 0, Y 0. So pergerakan pertama daripada sini dia nak pergi sini. Maknanya dia dikira daripada center tools. Dikira daripada tengah-tengah tools. Maknanya jarak ni sampai sini, ni sampai sini. Poket ni adalah 30. Jadi separuh dia adalah 15. Okey, separuh dia adalah 15. Kemudian perlu ditolak dengan separuh diameter tools. Kita pakai diameter 8, so kat sini 4. Jadi pergerakan daripada center tool ke sini, pergerakannya ialah 15 tolak dengan 4, separuh diameter tool ni. Jadi pergerakan ke sini ialah 11 mm. Jadi bila kita dah sampai sini, kita masuk kedalaman yang kita nak 6 mm. Kita gunakan Z, naik pelan-pelan supaya dia dapat membentuk lubang di bahagian tengah tu. Okey, kita mulakan pergerakan. Jadi pergerakan pertama ke sini. Jadi Y negatif 11. Okey, mesin bergerak, Y makan negatif 11. Kemudian nak pergi sini pula. Okey, ini kedudukan seterusnya. Pergerakan paksi X. Okey. Kita dah dapat saiz 50. Maknanya saiz ni 50. Separuh dia adalah 25. Okey, center ke center. Ingat, center tools ke center tools. Tolak dengan separuh diameter tools. Jadi saya dapat pergerakan daripada sini ke sini adalah 21. Jadi daripada sini dia gerak negatif 11, kemudian dia buat X negatif 21. Kemudian dia naik ke atas ke sini. Dibaca daripada sini ke sini. Ingat, 00 dekat tengah. Jadi pergerakan ke sini dengan pergerakan ke sini adalah sama. Ini pun 11 lah. Jadi Y 11. Cuma beza dia negatif dan positif saja. Okey, pergerakan ke atas, ke bawah dan ke atas adalah sama. Okey, jadi perbezaan dia cuma positif dengan negatif. Kemudian dia akan bergerak daripada sini pergi ke sini. Sama juga kita dapatkan center pocket. Ingat lagi sekali 00 di sini. Maka pergerakan ke sini dengan pergerakan ke sini adalah sama. Cuma beza positif. Kemudian ke bawah Y negatif 11, dia pakai balik ke sini. Kemudian dia makan sampai sini. Ini kita anggarkan dia lebih. Kita kata nak letak 10 pun boleh, 5 pun boleh. Kita letak 10, katakan kita buat 10. Okay, jadi X dia akan pergi tambah 10. X negatif 10. Lepas tu dah habis. Kemudian kita pergi ke tengah. Kalau ada bagi bahagian-bahagian ni yang tak habis milling, bahagian-bahagian ni yang tak habis, ada yang tertinggal, kita buat secara manual je. Kita buat secara manual. Kita pergi kat bahagian tu, kita tengok kita mana yang belum habis, kita cuma milling je. Okey, dalam poket yang kita buat dengan pelajar pun sama, ada bahagian yang tak habis. Jadi kita ajar dia macam mana anggaran, pergi tengah, kita terus milling. Maknanya dia tak perlukan dimension. Jadi pergi untuk buat nak habiskan bahagian yang tak kena mesin ni. Okey, seterusnya bila kita dah siap poket yang pertama, okey, sekarang ni kita buat ikut dimension poket. Ini macam saya katakan, macam buat island juga, siapa yang nak allowance dulu, nak kecilkan 0.1, 0.2,
tolak lagi 0.1, 0.2, kemudian buat dulu. Okey, pasal apa? Bila dah siap, dan ni kita dah siap, kita nak ambil ukuran, kita nak cek kedudukan poket tu dengan datum mesti tepat. Okey, maknanya bila dah siap kita punya poket yang pertama tu, kita nak ambil ukuran. Okey, maknanya kita punya ukuran mesti daripada datum. Okey, contohnya bahagian ni daripada kosong pergi kepada poket. Okey, sisi yang ni kita nak dapatkan ukuran berapa. Jadi kalau tak dapat ukuran, maknanya ketepatan tu tak dapat, kita kena milih lagi bahagian bawah ni. Maknanya bahagian ni adalah bahagian datum. Milih lagi bahagian ni. Masukkan lagi berapa yang kurang, 50 mai kurang ke 0.1 ke, masuk, pilih dan pergerakan ikut semula koordinat. Okey, dan juga bahagian ni. Maknanya dua bahagian ni mesti dapat ukuran yang tepat daripada datum. Maknanya bahagian ni dengan bahagian ni kita kena ukur. Kalau dua ni dah tepat, baru kita ambil dimension daripada poket. Baru kita nak gunakan dimension poket 50 dengan 30 ni. Ukur dalam sini, ukur sini. Tu cara dia. Okey, kemudian yang kedua, bila kita dah siap ni, kosong-kosong tadi kan. Okey, kita perlukan jarak ni. Kita pindah pula kepada koordinat ni, kita set pula yang kat sini 0, 0. Kemudian kita buat proses yang sama macam ni. Pada poket yang kedua. Sama juga, bila dah siap poket yang kedua, kita nak ukur. Ukur bahagian sini dengan sini. Maknanya ni kita punya datum. Tapi kalau yang ni boleh dapat tepat, kita boleh gunakan ni sebagai datum. Ukur sini saja pun boleh. Kalau tak yakin, kita gunakan daripada datum sampai ke sini. Sini sampai ke sini. Dah dapat ni, baru kita buat bahagian yang lain untuk dapatkan saiz poket yang kita perlukan. Jadi setakat itu lebih kurang saya punya penerangan. Jadi dia agak susah sikit untuk faham. Jadi pecahkan satu-satu. Okay, mana yang tooling, mana dimension, mana drawing, mana proses. Pecahkan satu-satu. Jadi saya cerita tu semua sekali. Jadi pada yang tak cukup jelas, boleh tanya terus soalan dekat ruangan komen. Nanti insya-Allah saya akan cuba jawab, atau kalau tak jelas saya akan cuba pecah-pecahkan kepada video-video yang berbeza. Teruskan menonton video saya, jangan lupa subscribe untuk video-video yang lebih menarik. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.